Tajuk utama Buletin TV 98 Disember. Presiden sebuah badan bukan kerajaan NGO antara 6 ditahan jual gelaran darjah kebesaran palsu. Juga perkembangan kes Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin, polis ambil keterangan ibu bapa Zain untuk kali kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 6 individu termasuk seorang presiden sebuah badan bukan kerajaan NGO yang disyaki terlibat dalam sindiket penjualan darjah kebesaran pingat persekutuan palsu. Sindiket itu dipercayai menawarkan pingat palsu yang membawa gelaran Datuk, Datuk Seri dan Tan Sri dengan bayaran mencecah RM2 juta. Menurut sumber, 4 lelaki dan 2 wanita berusia 30 hingga 50 tahun ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya dan Melaka antara 30 November dan Rabu lalu. Presiden NGO terbabit disyaki menjadi dalang utama yang menetapkan bayaran selain mengarahkan seorang lagi suspek menyamar sebagai tengku untuk mendapatkan bayaran dari 6 individu yang ingin mendapatkan pingat kebesaran tanpa melalui prosedur biasa. Seorang mangsa lelaki berusia 50-an dipercayai telah membayar RM1.2 juta. SPRM kini sedang berusaha mengesan 5 individu lain yang turut menjadi mangsa. Presiden NGO itu direman sehingga 11 Disember ini, manakala 4 lagi individu direman sehingga hari ini, manakala seorang telah dibebaskan dengan jaminan SPRM. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim, mengesahkan penahanan itu. Perkembangan kes Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin. Wakil Badan Pengurusan Bersama JMB Apartmen Idaman Damansara Damai Nur Haizam Hidir mengesahkan tiada rakaman kamera litar tertutup CCTV berhampiran lokasi penempuan mayat kanak-kanak itu malam kemarin. Nur Haizam memaklumkan hanya terdapat 4 CCTV yang dipasang di kawasan perumahan berkenaan iaitu di laluan keluar di Blok J bagi pemantauan laluan masuk kawasan surau serta dewan, dan untuk kediaman pula cuma ada seorang sahaja penduduk yang memasang CCTV di unit mereka atas inisiatif mereka sendiri. Katanya lagi kawasan mayat Allahyarham Zain ditemukan berada di luar seliaan JMB. Terdahulu mayat kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemui terbaring di sungai yang terletak pada jarak kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di Apartmen Idaman Damansara Damai. Sementara itu, polis merakam keterangan ibu bapa Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin untuk kali kedua. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid memberitahu keterangan kedua-duanya diambil malam semalam dan mungkin akan diambil sekali lagi. Keterangan jiran dan saksi juga akan direkod dalam masa terdekat. Bertemu kembali. Pemandu perodua beza yang tular kerana dikejar 28 buah kereta peronda polis dari Petaling Jaya hingga ke Cyberjaya dikenakan hukuman penjara sebulan dan denda RM10,000 atas kesalahan pemanduan secara melulu dan menghalang tugas penjawat awam. Hukuman dijatuhkan selepas B. Anbarasan mengaku bersalah di hadapan Magistrate Syahril Anwar Ahmad Mustafa. Anbarasan 27 tahun yang juga seorang pemandu lori diarahkan menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Dia turut hilang kelayakan untuk memandu selama 5 tahun dan akan dipenjara 8 bulan jika gagal membayar denda. Selalu Anbarasan didapati memandu perodua beza dengan melulu yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan pengguna kenderaan lain. Kesalahan dilakukan di Jalan Utara Petaling Jaya jam 1.30 pagi 5 November lalu. Anbarasan juga berdepan tuduhan menghalang penjawat awam iaitu anggota polis Korporal Muhammad Faizal Sulong daripada menjalankan tugasnya di tempat, waktu dan hari sama mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan yang membawa kepada hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya. Sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, Anbarasan yang tidak diwakili peguam merayu hukuman minimum atas alasan menjadi penanggung utama keluarga termasuk seorang anak berusia setahun. Dalam rayuan, Anbarasan berkata dia bekerja sebagai pemandu lori dengan gaji RM1,200 sebulan.
Sementara itu, di Mahkamah Session pula, Ambarasan dan isteri M. Rishlani, 21 tahun, mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Faiz Yauddin atas tuduhan memiliki senjata berbahaya. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka didapati memiliki senjata berbahaya di tempat awam, iaitu sebelah pisau tanpa kebenaran sah di sisi undang-undang di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD pada waktu dan hari sama. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Zuhaini Muhammad Amin mencadangkan jaminan RM10,000 masing-masing terhadap kedua-dua tertuduh. Hakim kemudian membenarkan pasangan suami isteri itu masing-masing diikat jamin RM5,000 serta syarat tambahan seperti dicadangkan pendakwaan, iaitu perlu melaporkan diri di Balai Polis Berdekatan setiap bulan hingga kes selesai. 16 Januari depan sebutan semula kes. Seorang lelaki Bangladesh ditahan selepas didapati menyimpan 19 pasport milik individu lain daripada beberapa buah negara. Perbuatannya terbongkar selepas Jabatan Imigresen Johor melakukan 2 operasi berasingan sekitar Pasir Gudang awal pagi tadi. Warga Bangladesh yang berumur 48 tahun itu antara 57 warga asing yang ditahan dalam Opsapu. Ia termasuklah 21 warga Indonesia, 8 perempuan, 24 lelaki Pakistan, 8 lelaki Bangladesh, 3 lelaki Nepal dan seorang lelaki warga India berusia yang semuanya berumur 19 hingga 64 tahun. Antara kesalahan yang dikesan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa di negara ini. Operasi disertai 95 pegawai dan anggota bersama Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara diketuai Pengarah JIM Johor Baharudin Tahir. Ini operasi kali kedua dilancarkan JIM Johor susulan aduan masyarakat setempat yang bimbang dengan kebanjiran warga asing yang menyewa rumah PPR Taman Mawar. Lelaki warga Bangladesh yang ditahan itu disiasat mengikut Akta Pasport 1966. Manakala baki warga asing yang ditahan akan disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan 39-B Peraturan Immigration 1963. Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Johor di Setia Tropika Johor Bahru untuk proses dokumentasi dan tindakan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu dengan kerjasama Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi menerusi Ops Stiris. Dalam serbuan itu, sebanyak 19,550 liter minyak diesel bersubsidi dirampas di sebuah premis di Kampung Labuhan Kertih malam semalam. Pengarah KPDN Terengganu Saharuddin Muhammad Kia ketika ditemui berkata, hasil maklumat awal yang diperolehi, modus operandi sindikat ini adalah menggunakan lori yang telah diubah suai bagi membeli minyak diesel bersubsidi di stesen-stesen minyak sekitar Kertih dan Paka. 6 lelaki warga tempatan berumur lingkungan 29 hingga 56 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM425,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Bahang final Piala Malaysia 2023 kian terasa dengan perlawanan bakal berlangsung kurang 2 jam dari sekarang. Persoalannya, pasukan manakah yang akan muncul juara edisi kali ini? Sudah pasti juara bertahan Johor Darul Takzim JDT mempunyai kelebihan tersendiri. Namun skuad penyu juga bukan biasa-biasa dan mereka sedia untuk melakar kejutan. Bagi mengetahui perkembangan terkini langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil, kita bersama Syakira Zulkifli. Silakan Syakira. Baik, terima kasih rakan setugas Naim dan Aida di Sri Pentas. Ketika ini saya berada di Stadium Nasional Bukit Jalil sempena perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 di antara Johor Darul Takzim JDT menentang Terengganu FC yang akan bermula pada jam 9 malam sebentar sahaja lagi. Jadi apa yang saya dapat kongsikan di sini ketika ini, kemeriahan yang cukup luar biasa memandangkan ini adalah aksi final dengan kehadiran kedua-dua penyokong di mana warna hitam putih dan merah biru membanjiri Bukit Jalil hari ini yang sememangnya sudah mula sesak sejak awal pagi tadi. Dan selain daripada itu, berdasarkan pemantauan saya sejak siang tadi, keadaan padang boleh dikatakan masih lagi sama seperti yang dilaporkan media semalam. Tidak banyak perubahan yang dapat dilakukan Perbadanan Stadium Malaysia PSM untuk mengembalikan kualiti seperti sebelum ini. Ia sekaligus meninggalkan persoalan kepada
peminat kedua-dua pasukan yang tentunya ingin mengetahui sejauh manakah keadaan padang dapat bertahan untuk perlawanan berintensiti tinggi pada malam ini. Apatah lagi dengan cuaca hujan lebat di Bukit Jalil pada malam ini, pastinya memainkan peranan kepada kedua-dua pengendali iaitu Esteban Solari dan juga Tomislav Steinbruckner untuk merancang percaturan berbeza mengikut kesesuaian situasi ketika ini. Bagaimanapun, saya pasti JDT dan Terengganu pasti akan tampilkan barisan pemain terbaik mereka di sebalik keadaan padang kurang berkualiti. Antaranya yang akan menjadi taruhan JDT adalah tentunya penyerang Bertrand Da Silva yang kini memiliki 31 jaringan dalam saingan Liga Malaysia pada musim ini, selain daripada Fernando Forestieri dengan 22 jaringan, manakala Terengganu FC pula dua penyerang mereka iaitu Ivan Mahmud dan Sony Norde pasti menjadi tumpuan yang akan menggalas tanggungjawab pada malam ini. Apapun, permohonan maaf daripada pihak PSM di saat akhir tidak merubah sebarang keadaan, hanya majlis sesebuah pasukan dan doa sahaja yang dapat menjana permainan menarik buat ribuan penyokong yang membanjiri stadium pada malam ini. Saya fikir setakat itu sahaja perkongsian saya, Syakira Zulkifli dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Syakira atas perkembangan itu tadi. Hati-hati dan selamat bertugas. Perlawanan bola sepak pasti sepi tanpa penonton atau penyokong. Walaupun beberapa kawasan di Terengganu masih dilanda banjir pada ketika ini, namun keadaan itu tidak menghalang penduduknya daripada hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menyokong skuad Sang Penyu. Menang atau kalah belum tahu, namun sokongan untuk pasukan tercinta sudah pasti. Ikuti laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Kemeriahan saingan Piala Malaysia tiba di kemuncaknya apabila Terengganu berdepan gergasi dari selatan JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Debaran itu bukan hanya dirasai pasukan yang bertanding, malah penyokong turut merasai auranya. Tidak ketinggalan, penyokong Terengganu ini turut memulakan perjalanan dari Kampung Wakaf 2 Kuala Terengganu menuju ke Bukit Jalil untuk memberi sokongan kepada pasukan yang mewakili negerinya. Walaupun banjir masih melanda di Terengganu, namun perkara itu tidak mematahkan semangat mereka. Berbeza pula semangat yang dipamerkan lelaki ini, Muhammad Hanifah Al-Rashidin Mamat, 32 tahun, sanggup mengharungi perjalanan lebih 500 km secara solo dengan motosikal Suzuki TS125 dari Kuala Nerus, Terengganu menuju ke Kuala Lumpur. Semua itu dilakukan hanya untuk memberi sokongan kepada pasukan Terengganu. Menurut Hanifah, dia tidak menghiraukan cuaca hujan yang melanda pada ketika ini. Sebaliknya, meneruskan perjalanan bagi memastikan hasratnya menyaksikan perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil itu tercapai. Sementara itu, kain rentang bersaiz gergasi turut mengiringi perjuangan Terengganu malam ini. Kain rentang gergasi yang disediakan penyokong tegar skuad Penyu yang dikenali Gang 12 itu mengambil masa hampir seminggu untuk disiapkan secara gotong royong. Menurut pengerusi Kelab Penyokong Muhammad Jusli Hadi Muhammad, kos RM4,000 dibelanjakan untuk menghasilkan kain rentang gergasi berkenaan. Katanya, idea menghasilkan bendera dan kain rentang gergasi itu juga sebagai menghargai ahli-ahli Gang 12 yang sentiasa berada di belakang pasukan, sama ada di arena sendiri dan tempat lawan sepanjang musim ini. Untuk final kali ini, sebanyak 10 buah bas disediakan bagi membawa 500 ahli kelab ke Bukit Jalil. Terengganu! Oleh! Terengganu! Oleh! Jangan ke mana-mana, lagi informasi menanti anda. Orang ramai serbu kaunter JPJ untuk dapatkan topi keledah percuma. Bersu kembali. Masyarakat digesa untuk tidak membeli atau membaca mana-mana teks Al-Quran yang dicetak tanpa perakuan pihak berkuasa bagi mengelakkan unsur syubhah di dalam bacaan. Atas keprihatinan itu, kempen Jom Exchange Al-Quran diadakan bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani di Bukit Jalil selama 3 hari bermula hari ini. Penganjuran program ini memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh Al-Quran yang diluluskan secara percuma. Ikuti laporan wartawan Fahiz Arif yang turun padang meninjau kempen itu.
Setiap Al-Quran sama ada dalam bentuk naskah, audio atau elektronik perlu diperaku Kementerian Dalam Negeri KDN sebelum boleh diedar atau dipasarkan. Hal ini bagi memastikan Al-Quran yang terdapat dalam negara ini menggunakan kaedah penulisan atau resam yang diiktiraf iaitu resam Usmani serta bebas kesalahan tata bahasa dan struktur ayat. So dengan program ini kita dapat mengetahui mana satu yang Al-Quran yang menghasilkan bacaan-bacaan yang lebih betul dan ada kelulusan. Kelulusan itu adalah penting lah. Betul. Untuk walaupun kadang-kadang kita pun tak berapa betul sangat baca, tapi bila kita menggunakan Quran yang memang dari segi baris dia dah betul, insya-Allah lah mungkin adalah bila kita baca tu kita yakinlah apa yang kita baca. Sebagai negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi yang mempunyai industri penerbitan Al-Quran, sebuah entiti yang bertanggungjawab untuk memastikan teks yang disalin tidak mempunyai kecacatan atau kesilapan amat diperlukan. Justru KDN yang berperanan menjaga keselamatan negara turut terbabit secara langsung dalam memertabatkan kesucian Al-Quran di Malaysia. Membendung kesalahan yang berlaku di bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 bukanlah satu usaha untuk menjaga kemuliaan Al-Quran semata-mata, tetapi untuk menjaga keamanan negara. Kerana Al-Quran dan kemuliaannya adalah isu yang sangat sensitif kepada umat Islam. Salah pemahaman boleh berlaku penyelewengan dan dikhawatiri akan melahirkan kumpulan dan individu ekstremis. Kawal selia dilakukan KDN menerusi Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran LPPPQ turut dianggotai mufti di seluruh Malaysia. Dalam hal ini, sebelum musyaf Al-Quran mendapat perakuan betul, semakan akan dibuat dengan teliti oleh Lajnah Tasyah Al-Quran KDN. Oleh itu, masyarakat Islam di negara ini perlu sedar berkaitan penggunaan Al-Quran yang diluluskan KDN. Malah tidak seharusnya terus-menerus menggunakan Al-Quran yang tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa. Laporan Faiz Arif, TV9. Sementara itu, lebih 1,000 orang membanjiri kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sempena program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani bagi mendapatkan topi keledar secara percuma. Kebanyakan mereka mula beratur di lebih 10 kaunter yang disediakan sejak jam 7.30 pagi walaupun sudah dimaklumkan bahawa kaunter hanya dibuka pada jam 9 pagi. Menurut Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Kuala Lumpur, Azharul Izwan Puadi, topi keledar percuma yang disediakan itu turut habis dalam tempoh sejam selepas kaunter dibuka. Katanya untuk program selama 3 hari ini, sebanyak 3,000 topi keledar disediakan dan dihadkan kepada 1,000 agihan setiap hari. Seseorang itu hanya perlu menunjukkan kad pengenalan sebagai pengesahan warga negara dan membawa topi keledar lama untuk diganti dengan baharu. Selain pemberian topi keledar secara percuma, JPJ di bawah Kementerian Pengangkutan itu turut menyediakan perkhidmatan lain termasuk pembayaran saman yang masih aktif dalam tempoh 30 hari, pembaharuan lesen memandu serta cukai jalan. Menjelang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023, Peneraju Pendidikan Digital Negara PTTI berkolaborasi dengan Media Prima Berhad menerusi saluran NTV7 bagi membantu calon membuat persediaan akhir. Melalui program PTTI Pecutan Akhir SPM, pelajar dibimbing secara intensif untuk mendapatkan keputusan lebih bagus dalam masa yang singkat. Program PTTI Pecutan Akhir SPM bakal disiarkan bermula 9 Disember ini pada setiap Sabtu dan Ahad jam 10 hingga 11 pagi. Kolaborasi memperkenalkan cara pembelajaran mudah, ringkas dan menyeronokkan menerusi perkongsian daripada barisan 13 tenaga pengajar PTTI yang berpengalaman. Kita melihat dengan teknik dan juga formula-formula yang kita dah created dan juga teknik-teknik dan formula ini dah melahirkan ribuan pelajar yang dapat cemerlang di dalam SPM dan kita mendapat pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record dan kita percaya dengan teknik-teknik yang kita kemukakan dia dapat membantu lebih ramai pelajar dan juga ibu bapa untuk skor dalam SPM. Sepanjang 16 episod ke udara, program memberi fokus kepada soalan SPM untuk mata pelajaran teras dan aliran sains iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Sains, Matematik Tambahan, Fizik dan Kimia. Tidak ketinggalan, pelajar juga diajar dengan formula dan teknik menjawab berdasarkan analisis soalan percubaan SPM dari setiap negeri. Disasarkan memberi impak besar kepada 10,000 pelajar, kolaborasi bukan sahaja meningkatkan akses pendidikan berkualiti tetapi juga membantu menaikkan lagi jumlah pelajar peroleh semua A di Malaysia.
Kita terus ke perkembangan cuaca esok. Kebanyakan negeri di semenanjung tanah air diramal hujan pada waktu pagi, disusuli ribut petir pada sebelah petang dan kembali hujan pada malamnya. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur. Rata-rata penduduk di kebanyakan tempat melibatkan kawasan pantai bakal ditemani hujan pada waktu pagi. Disusuli ribut petir melanda 1-2 tempat pada sebelah petang hingga malamnya. Beralih ke utara tanah air, di Perlis, cuaca bermula cerah dan tiada hujan pada waktu pagi. Namun langit tidak selalunya cerah apabila ribut petir melanda 1-2 tempat pada sebelah petang. Manakala pada malamnya pula, hujan melanda di 1-2 tempat. Seterusnya kita ke negeri Selangor. Hujan turun membasahi 1-2 tempat pada waktu pagi. Disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada sebelah petang. Kemudian cuaca kembali hujan pada waktu malam. Di negeri Sembilan pula, hujan melanda 1-2 tempat pada waktu pagi, disusuli ribut petir melanda 1-2 tempat pada sebelah petang. Manakala hujan turun di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada malamnya. Kita terbang pula ke Bumi Kenyalang. Waktu pagi di Sarawak bermula cerah dan tiada hujan. Disusuli ribut petir melanda 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada waktu petang. Pada waktu malam, hujan melanda 1-2 tempat juga melibatkan kawasan pedalaman. Negeri di bawah Bayu, hujan dijangka membasahi 1-2 tempat pada waktu pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada sebelah petang dan berlarutan hingga malamnya. Jadi pastikan anda sentiasa peka dengan sebarang perubahan cuaca. Ingat pesan orang lama, sediakan payung sebelum hujan. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Bahang final Piala Malaysia semakin terasa, perkembangan terkini dari Bukit Jalil. Laporan sukan. Kelebihan psikologi kini memihak Johor Darul Takzim JDT apabila diberi peluang untuk menguji venue final Piala Malaysia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Namun berbeza dengan Terengganu yang hanya diberi kesempatan menjalani latihan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Liga Bola Sepak Malaysia MFL pada mulanya memberi peluang sama rata kepada Terengganu dan JDT untuk menjalani latihan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Namun disebabkan hujan di sekitar stadium utama negara berkenaan, Badan Pentadbir Liga itu memutuskan kedua-dua pasukan berlatih di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Akur dengan ketetapan itu, skuad bimbingan Tomislav Stenbratner yang diberi masa selama sejam di sebelah petang hadir menjalani latihan di Ceras. Tanpa mengetahui keputusan susulan daripada MFL, skuad penyu itu menjalani latihan seperti biasa, sekalipun berbeza jenis rumput dengan venue final. Tidak banyak yang mampu dilakukan jurulatih kelahiran Croatia itu di Ceras. Namun apa yang positif, kesemua barisan pemain nampak cergas tanpa sebarang masalah kecederaan. Dalam pada itu, semangat berbeza ditampilkan JDT yang diberi peluang menjalani latihan di venue sebenar. Kesemua pemain Harimau Selatan kendalian Esteban Solari memanfaatkan sepenuhnya peluang itu sekalipun hanya berlatih di separuh padang sahaja. Latihan separuh padang itu terpaksa dilakukan berikutan keadaan padang di stadium berkenaan yang masih belum sempurna. Jelas, keadaan padang itu tidak berada pada tahap yang memuaskan, terutamanya di bahagian tengah. Difahamkan kerja-kerja penambahbaikan giat dilakukan Perbadanan Stadium Malaysia sepanjang hari ini. Sekian saja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Lagi perbuatan keji dan terkutuk pengganas Israel didedahkan. Laporan antarabangsa. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC bermesyuarat hari ini bagi membincangkan perang Israel-Palestin di Gaza di bawah tekanan hebat Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Anggota UNSC akan mengundi bagi meluluskan resolusi desakan gencatan senjata segera dilaksanakan. Bagaimanapun, keputusan sesi perbincangan masih tidak jelas. Walaupun jumlah kematian orang awam di wilayah Palestin semakin meningkat dan kehidupan digambarkan sebagai neraka dunia. Semalam, Guterres mengutuskan surat kepada UNSC dengan mengambil langkah luar biasa menggunakan Artikel 99 Piagam PBB yang menyatakan Setiausaha Agung boleh membawa apa-apa perkara yang pada pendapatnya boleh mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Berdekad lamanya, artikel berkenaan tidak digunakan oleh Setiausaha Agung dalam tugasnya.
Beliau juga menyeru gencatan senjata kemanusiaan untuk mencegah malapetaka dengan implikasi yang tidak dapat dipulihkan untuk rakyat Palestin dan seluruh Asia Barat. Delegasi dari Ecuador yang mempengerusikan majlis itu bulan ini berkata, Emiria Arab Bersatu UAE sudah menyediakan draft resolusi yang akan diundi hari ini selepas Guterres menghantar surat tergemparnya itu. Teks pendek itu juga menyuruh untuk perlindungan orang awam, pembebasan segera dan tanpa syarat semua tubusan yang masih ditahan oleh Hamas dan akses kemanusiaan ke Gaza. Namun setakat ini keputusan undian adalah tidak jelas, memandangkan 4 draft awal yang dipetangkan sejak perang meletus ditolak oleh UNSC. Dan sebelum negara-negara Arab mendesak untuk gencatan senjata segera kemanusiaan di Gaza, selain meminta Majlis Keselamatan PBB mengundi mengenai draft resolusi pagi tadi, roket tentera pengganas Israel dilapor menghujani wilayah semenanjung Gaza dan letupan turut kedengaran pada awal pagi tadi. Difahamkan tentera pengganas Israel masih lagi meneruskan pengemboman ke atas kawasan penduduk Palestin di Gaza biarpun angka korban terus meningkat. Semalam ratusan lagi rakyat Palestin di Gaza terbunuh ketika pengganas Israel cuba memerangi pejuang Hamas di bandar terbesar di semenanjung Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza mengesahkan sekurang-kurangnya 350 orang penduduk Palestin terbunuh. Sementara itu, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam mengguna pakai 5 resolusi memihak kepada perjuangan Palestin, mencerminkan perpaduan global dan sokongan terhadap pelbagai aspek perjuangan Palestin yang berterusan. Menurut agensi berita Palestin Wafa, resolusi pertama adalah berkaitan menangani bantuan kepada pelarian Palestin, manakala resolusi kedua memberi tumpuan kepada operasi agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA. Resolusi ketiga tambahnya membabitkan harta pelarian Palestin dan pendapatan yang diperoleh daripada mereka. Resolusi keempat pula ialah menangani penempatan haram pengganas Israel di wilayah Palestin yang diduduki, termasuk Baitul Maqdis Timur dan Bukit Golan di Syria yang diduduki. Resolusi kelima berkaitan dengan aktiviti jawatan kuasa khas menyiasat amalan Israel menjejaskan hak asasi manusia rakyat Palestin dan orang Arab lain di wilayah yang diduduki. Wakil Tetap Palestin ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Riyad Mansur melahirkan penghargaan atas peningkatan sokongan dan perpaduan antarabangsa yang semakin meningkat, khususnya berkaitan isu pelarian Palestin. Lagi perbuatan keji dan terkutuk pengganas Israel terbongkar. Pemantau hak asasi manusia Euromed mendedahkan tentera pengganas Israel menahan dan mendera puluhan orang awam Palestin di utara Gaza. Bangsa dipaksa mengelilingi 2 pusat perlindungan di Bandar Bait Lahia selama beberapa hari sebelum dipukul dan ditanggalkan pakaian. Laporan diterima Euromed Monitor mendedahkan tentera pengganas Israel menahan secara rawak penduduk yang dipindahkan di sekolah Khalifah bin Yazid dan New Aleppo. Antara yang diperlakukan seperti binatang itu termasuk doktor, ahli akademik, wartawan dan lelaki tua. Kedua-dua sekolah itu bekerjasama dengan Agensi Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNRWA. Saksi memberitahu Euromed Monitor, tentera pengganas Israel menahan mangsa secara paksa dan dilucutkan pakaian selepas mereka dipukul dengan teruk. Tentera pengganas Israel dengan sengaja turut membakar beberapa buah rumah di kawasan Bait Lahia dan menahan penduduk secara rambang. Euromed Monitor juga mendokumentasikan insiden tembakan dan pembunuhan langsung yang dilakukan tentera pengganas Israel terhadap mereka yang dipindahkan di 2 buah sekolah berkenaan. Organisasi Hak Asasi Manusia yang berpangkalan di Geneva menyatakan anggota tentera pengganas Israel menyasarkan setiap orang yang cuba melarikan diri meskipun mereka sudah mengangkat bendera putih. Euromed Monitor menggesa siasatan segera dibuka ke atas pencabulan hak asasi oleh tentera pengganas Israel terhadap orang awam dan meminta PBB memikul tanggungjawabnya untuk melindungi rakyat Palestin. 3 individu dilaporkan maut dalam kejadian tanah runtuh akibat banjir yang melanda pulau utama Seychelles Mahes malam. Presiden Wavel Remka Lawan mengisytiharkan darurat selepas letupan turut berlaku di sebuah stor bahan letupan memusnahkan bangunan dan menyebabkan kerosakan besar pada zon perindustrian.
Pengangkutan untuk London TfL melaporkan kelewatan teruk di laluan Elizabeth disebabkan kabel kuasa overhead rosak di kawasan Paddington. Seorang penumpang memberitahu Reuters bahawa kereta api tertangguh kira-kira 4 jam. Ribuan ikan mati terdampar di pesisiran pantai Hakodate di utara Jepun. Pegawai bandar Hakodate berkata dalam satu kenyataan, menggesa penduduk supaya tidak membawa pulang ikan yang mati. Bagaimanapun punca sebenar kematian ikan secara besar-besaran itu tidak diketahui. Banyak rama-rama raja telah berpindah ke rumah musim sejuk mereka yang terletak di antara pokok rizab di Mexico untuk melarikan diri dari suhu sejuk Kanada dan Amerika Syarikat. Setiap tahun raja berhijrah mengembara sehingga 2,000 batu iaitu 3,000 kilometer dari timur Amerika Syarikat dan Kanada. Aktris popular era 80-an Datin Maria Arsyad dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital swasta di ibu negara pagi tadi. Perkara itu disahkan menantunya Sharifah Shahira atau Shira. Dia memaklumkan bahawa ibu mentuanya mengadu sakit belakang hingga menjadi lemah. Bagaimanapun malam semalam, keadaan aktris veteran itu makin melarat apabila muntah-muntah hingga kekejangan otot akibat menahan sakit. Terkini, pelakon yang pernah membintangi filem Langit Tidak Selalu Cerah itu dilaporkan dalam keadaan separuh sedar, di mana matanya terbuka tetapi tidak menunjukkan sebarang respon. Sharifah Shahira dalam pada itu memohon orang ramai supaya mendoakan ibu mentuanya kembali pulih. Terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV3. Sebelum itu, tetapkan perhatian anda bersama program Bual Bicara Baharu yang mengetengahkan usahawan tempatan dalam ikon lokal jam 7.50 malam di TV9. Visual konflik berterusan di Gaza yang kini sudah menjangkau tempoh 2 bulan, kami tinggalkan anda bagi menutup tirai Buletin TV 9. Saya Naim Hashim. Dan saya Aida Nayan, bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum, salam hormat.